Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan menjana cuti dalam sistem Hermes. Tindakan ini adalah khusus untuk pentadbir Hermes sahaja. Sedikit pengenalan mengenai proses menjana cuti. Kita hanya membuat janaan cuti pada awal tahun, yaitu Januari sahaja. Dan menjana cuti ini adalah untuk tahun semasa sahaja. Bagi cuti-cuti yang telah berlalu, kita tidak boleh membuat janaan cuti melalui pengurusan Hermes. Tujuan untuk membuat janaan cuti ataupun menjana cuti adalah bagi memudahkan guru-guru membuat permohonan cuti dalam sistem Hermes. Bagi guru-guru, jenis cuti adalah CRK ataupun cuti rehat khas. Bagi AKP ataupun anggota kumpulan pelaksana, kelayakan cuti jenis cuti adalah cuti rehat sahaja. Saya harap pentadbir Hermes tidak keliru semasa membuat janaan cuti melalui data sejarah ataupun GCR, kerana itu adalah proses yang salah. Pada halaman utama, di bawah pengurusan saraan, faedah dan ganjaran, kita klik pengurusan cuti. Okey, saya kecilkan paparan. Pada fungsi, kita pilih kelayakan cuti dan kita klik menjana kelayakan cuti. Okey, dalam proses ini, pertama sekali yang kita harus jana dahulu adalah AKP. Ini untuk memudahkan proses janaan yang seterusnya. Pada nombor kad pengenalan, kita masukkan IC AKP dahulu. Okey. Di status penjanaan, kita pilih kelayakan cuti yang belum dijana. Tahun kelayakan adalah 2023. Jenis penjanaan bagi AKP pilihan adalah cuti rehat dan cuti lain-lain. Saya klik teruskan. Okey, di sini kita boleh nampak maklumat AKP yang ingin kita jana kelayakan cutinya. Pada kotak di bawah bilangan ataupun kotak bilangan ini kita boleh nampak masih aktif, itu bermaksud kita belum jana cuti. Jadi saya klik pada kotak. Sebelum saya klik menjana, saya kena pastikan balik yang jenis penjanaan cuti adalah cuti rehat dan cuti lain-lain bagi anggota kumpulan pelaksana. Saya klik menjana. Adakah anda pasti untuk menjana rekod ini? Saya klik OK. Bagi proses penjanaan untuk cuti mengambil masa sedikit, jadi kita kena tunggulah. Berjaya dijana, saya klik OK. Okey, jadi kita boleh nampak di sini pada kotak bilangan nomor 1 sudah tidak aktif untuk kita klik, bermaksud janaan telah berjaya. Untuk buat semakan semula yang kita kena pastikan janaan adalah betul, kita klik pada nombor kad pengenalan ataupun hyperlink yang berwarna biru. Okey, saya boleh nampak di sini janaan cuti adalah betul, iaitu kelayakan saya adalah cuti rehat pada tahun 2023. Kelayakan tahun semasa adalah 25. Jadi kita yang bahagian ini kita kena double check lah. Cuti di bawah dari tahun lepas adalah 6.
maksud saya kena semak berdasarkan data 2022. Jadi kita boleh nampak baki yang dibawa dari tahun lalu adalah 6 dan ditambah untuk tahun semasa adalah 25. Oke, kelayakan cuti-cuti lain kita boleh nampak jumlah rekod ada 14. Jadi di sini kita boleh nampak danaan telah berjaya dibuat untuk EKP. Seterusnya saya akan jana bagi guru-guru. Untuk guru-guru kita boleh jana secara pukal. Tapi sebelum membuat janaan itu, kita kena pastikan pada profil perkhidmatan guru-guru bilangan 22, yaitu petunjuk umum petunjuk umum pegawai kompetensi adalah mengajar. Saya ulang sekali lagi, sebelum kita membuat canaan cuti, kita kena pastikan pada profil perkhidmatan setiap guru bilangan 22, petunjuk kompetensi adalah mengajar. Kalau tidak mengajar, nanti bila kita buat janaan tu akan timbul masalah. Jadi pastikan profil perkhidmatan nomor 22 adalah mengajar. Bagi guru besar, hanya bagi guru besar sahaja status petunjuk umum yang ke-22 adalah pentadbiran. Bagi PK penolong kanan, semua penolong kanan adalah mengajar, kerana kelayakan kelayakan cuti bagi penolong kanan masih menggunakan cuti rehat khas. Jadi hanya PK dan EKP sahaja yang kita kena wujudkan, kita kena jana cutinya secara manual. Untuk guru-guru kita boleh jana secara pukal. Oke, pada unit organisasi saya klik cari. Kita cari sekolah kita masing-masing. Di bawah sekolah menengah, saya klik nama sekolah. Status penjanaan adalah kelayakan cuti yang belum dijana, tahun kelayakan 2023. Jenis penjanaan adalah bagi guru-guru, jenis penjanaan cuti adalah cuti lain-lain. Oke, saya klik teruskan. Kita boleh nampak di sini maklumat guru-guru yang belum dijana kelayakan cutinya. Jadi untuk membuat janaan secara pukal, kita hanya perlu klik pada bilangan, kotak bilangan. Jadi kita boleh nampak semua nama guru telah ditanda. Selepas itu kita klik menjana. Adakah Anda pasti untuk menjana rekod ini? Saya klik OK. Macam yang saya jelaskan tadi, untuk penjanaan cuti memang mengambil masa beberapa minit. Jadi kita kena tunggulah. Saya klik wait. Kita klik lagi OK. Berjaya dijana. Saya klik OK.
Oke, selepas berjaya di jana, kita boleh nampak pada bilangan kotak bilangan guru-guru di sini sudah tidak aktif, maksudnya cuti telah di jana. Jadi untuk membuat semakan semula sama ada janaan cuti kita itu betul atau tidak, kita klik pada nomor kad pengenalan setiap guru ataupun hyperlink biru untuk buat semakan. Oke, di sini kita boleh nampak maklumat guru. Kelayakan cuti rehat ini tiada, memandangkan ia adalah jawatan guru. Bagi kelayakan cuti rehat khas, kita boleh nampak ada tahun semasa yaitu 2023. Kelayakan tahun semasa adalah 10 dan jumlah kelayakan adalah 10. Dan kelayakan cuti-cuti lain kita boleh nampak sama juga, ada 14 jenis rekod. Ini adalah janaan automatik lah. Oke. Selepas kita berjaya membuat janaan, kita boleh nampak di sini kelayakan cuti rehat khas adalah 10. Jadi kita kena selenggara lagi semula untuk guru-guru yang telah layak CRK-nya sebanyak 15 hari lah. Bagian ini saya klik 2023. Saya klik teruskan. Dan saya klik pada kelayakan tahun semasa adalah 15 hari. Dan saya klik simpan. Adakah Anda pasti? Oke. Berjaya dikemas kini. Oke. Jadi kita boleh nampak di sinilah cuti adalah 15. CRK bagi guru ini adalah 15 hari. Sebelum kita selenggara jumlah CRK 15 hari, kita kena pastikan tempoh perkhidmatan adalah melebihi 10 tahun ataupun 10 tahun ke atas, kita kena selenggara cuti CRK sebanyak 15 hari. Oke, selain daripada itu, semakan yang kita kena buat adalah kelayakan cuti rehat ini bila ada kita ada jumpa untuk guru-guru, bila ada dua kelayakan cuti, jenis cuti yaitu cuti rehat dan cuti rehat khas, kita kena hapus untuk yang cuti rehat lah, sebab guru-guru dia tidak punya dua jenis kelayakan. Setiap pegawai hanya ada satu jenis kelayakan sahaja, yaitu guru-guru ialah cuti rehat khas dan bagi AKP adalah cuti rehat. Oke. Seterusnya kita kena pastikanlah jumlah rekod berdasarkan penyandang yang ada di sekolah ada 27. Jadi kena semak dan pastikan setiap guru telah dijana kelayakan cuti. Untuk menyemak yang belum dijana, kita cuma perlu pilih tukar di sini sahaja status penjanaan sama ada yang telah dijana dan yang belum dijana. Oke, selesai untuk proses menjana cuti. Sekali lagi ingin saya tekankan, untuk proses menjana cuti adalah melalui pengurusan cuti, yaitu pada fungsi kelayakan dan menjana kelayakan cuti. Jadi saya harap Pentadbir Hermes tidak membuat janaan cuti ataupun tidak mewujudkan janaan cuti melalui data sejarah yaitu GCR. Oke, selesai untuk proses menjana cuti. Itu saja dari saya. Assalamualaikum.